Okay guys, so macam kita cakap tadi, ni kita nak sembang lagi dengan Mamu. Sembang lagi, okey. Sembang lagi Mamu. Okay, tapi yang ni kita nak bagi soalan serius sikit. Okey. Ni based on your experience. Alright. Okay, Mamu, ini pertanyaan saya sini personally lah untuk orang yang ada experience dengan Mamu. Dah berapa tahun Mamu dalam industri? 30 something? Kalau daripada kira tu 94 lah. 94. So 28. 28. Dah nak 30 lah. Kan? Almost lebih lah. kurang lah. Lebih kurang. Plus minus. Almost 30 lah. So dalam bidang seni ni saya rasa macam-macam lah Mamu dah lalu. Okay, the point is sekarang saya nak tanya, bila dulu apa yang saya tahu, nak jadi seorang artis, diorang akan jadikan awak sebagai seorang artis, baru awak layak digelar artis. Awak kalau nak jadi pelakon, awak kena betul-betul pandai berlakon. Betul. Baru awak boleh dipasarkan lah macam tu. Tapi sekarang Mamu, saya nampak orang senang. Faham tak? Dia orang boleh jadi director, dia orang boleh jadi seniman dah. Bukan seniman lah, jauh sangat seniman tu. Maksudnya dia orang boleh jadi pelakon anytime. Dia orang nak jadi. So apa Mamu punya perception terhadap bukan industri sekarang lah, I mean peredaran sekarang ni. Berbanding dulu dengan sekarang ni lah kan. Dulu memang susah. Sebab dulu kita kena lalu banyak proses. Okay. Ada proses uji bakat, kan, uji bakat untuk jadi pelakon ke, penyanyi ke, kemudian dia orang akan menilai tu. Betul ke atau tidak ni? Ni bagus ke atau tidak tu. Belum tentu, kadang kita kena pergi sampai berpuluh-puluh audition baru dapat watak ekstra tau. Ekstra saja. Ekstra. Allah. Okey, watak pun yang kecil, kadang skrip pun tak ada, kan ayat pun sikit je. Okey, yelah. Okey, ya, kadang main tak minuman. Ya cik. Okey ya. Okey nanti. Kalau office macam kita lah kan. Settle. Itu dulu tau. And then sekarang berbeza lah. Sebab mungkin kita dah move forward dengan ada kecanggihan daripada segi media sosial. Okay. So dia nak kata macam mana, dia berjaya melahirkan ke atau mewujudkan ramai anak-anak seni yang instant dengan segera. Maggie lah. Lebih kurang dia instant. Okay. Dan dia macam cendawan jadi. So sama ada dia orang memang banyak, kemudian yang sayangnya dia orang tu ada yang berbakat tapi tak tahan lama. Allah. Sebab dia orang naik melalui macam roket lah. Zoom, dia naik, and then kemudian berapa lama dia orang boleh tahan? Sebab dia orang naik melalui social media tau. Tidak ada penilaian daripada pihak-pihak TV station, daripada pihak media cetak, kan macam dulu dah kan, majalah, newspaper. Dia orang yang menilai kita. Kita keluar dekat TV saja, orang semua dah start tengok dah. Macam Mamu dulu kena, macam sinaran pun kena. Awal-awal. Macam di pengacara untuk sinaran kan, musim yang pertama. Allah, dia turun, nampak cakap dia turun. Okay, bawa tenang. Jangan marah. Okay, bawa bincang. Steady. Okay. Kita bincang. Kita bincang, tak marah pun, relax. Okay. A few minutes later. Okay. So, kita pergi kat situ, and then dia orang tengok tu, siapa Mamat ni? Kan tak pernah tengok pun masa diperkenalkan oleh TV3 lah. And then ada masa tu newspaper lah. Dia kata ni macam tak layak untuk ni kan. Kira macam tak ada cutting untuk jadi seorang pengacara lah. Karisma tu tak ada. Tak ada. Kan dengan tengok ni orang kurus semua macam tu kan. Apa ni kan? Zaman tu siapa bang? Top Azwan Ali. Zaman tu sama Azwan Ali. Azwan Ali. TV3 punya orang lah semua tu. Azwan Ali. Lepas tu Mahathir Lokman. Lepas tu yang lelaki-lelaki, yang perempuan semua kan. Rasadi Barazi, Wan Zaliha. Otai. Itu semua otai. Bahagian ni kan. AJL punya ni. Yes. Masa tu Azwan Ali kira dengan Aznil Nawawi. Weh, nama besar tu. Entertainment. Masuklah main satu Mamat kurus kat sini sinaran. Dengan Lin. Masa tu musim pertama dengan Jai Johari. So memang kena, bukan dia orang hentam. Macam dia orang kata ni, dia orang compare. tak menepati kriteria. Okay. Tapi pihak TV3 masa tu dia orang bagus. Dia tak bagi kita patah semangat. Dia bagi encouragement. Tak apa, dibakar, you improve. You improve, you buktikan. Masa tu ni bukan Mamu tak malu nak cerita sekarang. Masa tu Nick Ramzi, Azhar Burhan, lepas tu Tan Guat Yu dekat sana, lepas tu yang mana producer yang ada dekat TV3 tu macam Himan Eden Paul, Kelly, Fazli Niza Zakaria. Dia pun bagi encouragement tau. Jadi kita pun newcomer memang kena hentam, memang jadi down lah kan. Tapi itu dulu. Sekarang dia orang popular dekat social media dulu. Okay.
Nampak? Because of the technology punya ni kan. Okay. So dia orang ada yang setengah tu jadi penyanyi kan. Kemudian dapat ramai viewers. Okay. Dan kemudian diambil kira sebagai artis. Tapi kita bukan nak, macam saya cakap, kita bukan nak bash that individu. Tapi kita nak cerita pasal how powerful social media sekarang. Social media saya powerful. Dia ada bagus dan yang tak bagus. Pro and cons dia. Dia ada pro and cons dia. Satu, kalau kata yang bagus ni, dia dapat mendengarkan bakat-bakat baru. Kalau dulu memang susah, kita pergi audition. Pergi audition pukul 8 pagi dah tunggu dah ni. Beratur. Pukul 5 petang baru dapat menyanyi. Itu pun kalau dapat. Kalau tak ada langsung tak ada. Dan berdaftar. So now dia orang boleh tunjukkan bakat dia orang. So instant lah. terpulang kepada talent scout lah. Yalah. Kalau yang dapat melihat tu, dia kena pilih dengan yang betul lah. Pilih betul. Lepas tu dia kena aktif banyak lah to get dia punya video being seen on the social media. Okay. Lagi satu pro and con. Dia punya cons dia pula. Okay, dia dah naik macam itu. So berapa lama dia boleh bertahan? Faham. Adakah boleh bertahan macam kita ni? Bukan nak kata Mamu. Okay, Mamu dah 28 tahun. Boleh tak bertahan macam artis-artis lain yang 40 tahun, 50 tahun dan masih lagi? Contoh macam Jeffrey Dean, masih lagi. Hail Amir Uji Rashid, masih lagi. Kan? Orang kenal. Tu penyanyi veteran. That branding yang dia ada dekat situ. Dan lagi satu, bila penyanyi dulu, dia penyanyi saja, dia tak berlakon. Menyanyi sahaja. Kat situ je. Dia pelakon sahaja. Okay, put aside P. Ramlee lah. Okay, dia lain lah. P. Ramlee tu unik. One of a kind. Yang tu tak boleh kita kategorikan. Yep. Ini okay. kita ni. Sekarang ni kita tengok yang mana naik melalui social media ni, dia penyanyi. Pelakon. Lepas tu dia pelakon. Pengacara. Dia pengacara. Lepas tu dia mengarah. Lepas tu dia jadi penulis lirik. Semua jadi nak buat. Dia tapau. So sebenarnya apa dia punya kepakaran dia? Adakah dia nak tunjuk yang dia boleh buat semua? Jack of all trade but master of none. Kalau Jack of all trade, master of one is okay. It's okay. Okay, katalah macam Datuk Siti. Boleh menyanyi bagus. Kemudian pun boleh berlakon juga. Betul. Okay lah. Tapi tak berlakon banyak drama pun. Tapi dia punya core is menyanyi. Steady ya. Betul. Macam Ziana Zain. Menyanyi dulu memang top. Kemudian baru dia berlakon. Lepas tu dia tak menyanyi sangat. Orang pun tak tahu Ziana Zain boleh berlakon. Betul. Datuk Awi penyanyi. Orang tak tahu pun. Rockers tu dia dengan brutal lebih semua kan menyanyi. Okay, rock. Orang tak tahu dia boleh berlakon. Dia boleh melawak. Boleh berlawak pula. Hanya apabila dicungkil bakat tu. Tapi bukan melalui social media. Betul. Nampak? Dia punya proses tu. So maknanya dia dah build lah dia punya own fan base dia orang semua dah tahu, and then baru dia cungkil bakat baru nampak. Dia keluarkan. Boleh berlakon. Peminat dia follow. Betul. Baguslah. Alamak seronok. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Okay. Right. Okay, Mamu. Ya. Saya ada terdengar satu face ni. Datangnya daripada waktu tu saya dengar pada Johan Raja Lawak. Dia ada cakap pasal industri seni ni is not about how you naik. Kau boleh naik dengan masa satu hari, satu minggu. You become a very famous singer. But you can never be a great singer in that one week. Tapi untuk kau jadi a great singer, that process is too long, dia kata. Nak naik senang, nak bertahan susah. Okay, dia dalam bidang seni ni memang betul. Dia nak nak naik tu senang. Tapi dia nak sustain tu. So kalau nak untuk bertahan lama lah, dia naik kalau macam roket. Lepas 3-4 tahun habis. Minyak fuel dia dah habis. So adakah kita nak jadi macam roket, ataupun kita nak cruising? Cruising slow and steady. Dalam perjalanan tu kita belajar banyak benda. Pada Mamu sendirilah, untuk sustain ni bukanlah satu perkara yang mudah tau. Tapi dia juga tak susah pun. Yang pertama-tama sekali, kalau nak sustain lama lah. Dulu supaya peminat ni sayang dekat kita, suka dengan kita buat apa pun dia akan tengok best. Satu, disiplin. Yang tu number 1, disiplin. Bermaknanya disiplin daripada Mamu ni, kalau sebagai seorang penyanyi, dia disiplinkan diri dia tu dari segi persembahan dia. Penampilan dia, dia maintain. Satu contoh, Mamu bukanlah nak puji ke apa, tidak. Datuk Siti, dia maintain. M. Nasir, Datuk M. Nasir maintain. Datuk Ramli Sarip maintain. Betul. Dia orang tu kan, Datuk Atan. Kenapa dia orang boleh maintain? Suara dia orang, persembahan dia orang, kualiti dia orang, cara persembahan dia orang di atas pentas, daripada dulu sampai sekarang peminat sayang dekat dia orang. Datuk Nesh, Datuk Awi, bukannya baru, dah lama dah. Lama dah. Ziana Zain, masih ada peminat yang ramai. Sebab disiplin dia.
Nombor 2, kita jauhkan daripada isu-isu ataupun kontroversial yang tak sepatutnya. Murahan. Yes, cheap publicity lah kita Cheap cakap. publicity lah. Boleh cakap. Boleh. Kita cakap lah. So cheap publicity. Jadi kadang-kadang entah apa-apa dia create benda tu. Jadi kadang-kadang orang sekarang, netizen sekarang ni dah pandai tau. Dah tahu dah. Dah bijak dah. Bukan tahu macam dulu dia tengok, alah ni mengarut ni nak populariti ni. Marketing alah, ni. Marketing ni. Buat itulah ini apa benda entah kan. Jadi kalau selalu buat macam tu, orang akan meluat, boring. Ini bukan nak ada dalam bidang ni. Ini macam nak mencari publicity murahan saja. Dia bukan nak ketengahkan bakat dia. Adakah boleh saya kata attention seeker? Ya, ada yang macam tu. Dia nak attention. Kalau orang tak tengok dekat dia rasa macam serabut. Mati. Dia boleh mati tau. Habis. Faham. So jadi untuk nak maintain kan, Mamu bagi contoh lah. Bukan nak kata Mamu ni, Mamu selalunya suka ambil contoh diri Mamu sendiri lah. Macam Mamu tak popular tak mana. Apa tak popular Mamu? Mamu apa tak popular? Tak ada, yang tu je. Okey, kalau ikutkan yang tu je. Aku tengok dia. Yang ni je. Filem satu je kot. Anak Mami The Movie saja. Tak ada movie lain dah. Okey, drama pun yang orang ingat, Anak Mami drama, Menantu Mami, Cucu Mami. Itu 3 drama TV. Movie yang betul-betul meletup, Anak Mami The Movie. Itu dah the first and the last. Lepas tu filem Gemerlapan, Gas dengan Iskandar. Okay. Supporting. Itu saja. Tapi Mamu stay lagi kat sini. Masih lagi. Salah satu sebabnya Mamu, salah ini cara Mamu lah. Mamu tak reveal banyak about my life. Okay. Ada reveal. Sampai sekarang ramai orang tak tahu. Okay. So Mamu cerita apa yang perlu Mamu cerita saja. Dan kalau nak masuk dalam berita betul, dan newspaper berapa tahun, 5, 6 10 tahun tak ada cerita Mamu pun. Tapi Mamu masih lagi ada dalam bidang ni. Tapi betul Mamu, pasal newspaper, dia orang koyak cari pasal Mamu. Dia kata dia ni tak ada apa-apa ke nak cakap? Tak ada. Memang tak ada. Cakap ini kualiti, kau takkan jumpa je. Sebab Mamu bukan apa, bukan tak nak bagi. Sebab kadang-kadang kita nak cerita, kalau hari raya nak cerita, Mamu bukan tukar rumah tiap-tiap tahun. Duduk rumah tu juga. Okey, raya puasa nak cerita benda ni. Raya puasa tahun depan nak cerita yang sama juga. Pusing-pusing lah tu juga. Rumah besar tu juga. Bukan rumah kita besar macam kita ni kan, lebih besar kan. Tak. Faham. So Mamu bukan apa, privacy is privacy one thing. Tapi Mamu keep in touch dengan peminat-peminat melalui social media pula. Bukanlah terror tak kat mana pun. Ada Facebook, Mamu tak cerita yang bukan-bukan. Apa-apa tanya, kadang tanya kabaran, post apa, just to maintain. Yes. Tapi Alhamdulillah peminat tu ada masih, sampai sekarang. Tak ada cerita kontroversi apa pun. Tak ada cerita, hari ni Mamu minum kopi baik punya, hari ni 1 gelas Mamu minum kopi, makan kek ni, hari ni kat sana kat sini. Tak ada. My life is my life. So kalau kata Mamu berlakon, buat even commercial punya iklan apa-apa pun, Mamu tak cerita dekat orang. Tapi dia dengar suara Mamu dekat TV. Dekat radio, dekat TV. Itu saja. Dan lagi satu, bila dekat luar masyarakat tu, orang nampak kita, kita kena mesra alam lah. Jangan kita artis macam tu. Janganlah buat tu keluar sana, nak keluar tu macam setiap kali keluar nak pergi makan kat warung, nak pergi kena di sekandang pun macam nak pergi berlakon. Faham. Pergi sana kat tu macam tu macam dress code tak kena lah. Memang tak kena pun lah kan. And then lepas tu macam tadi kata, dia particular word, attention seeker. So macam Mamu lah ni, I blend with the public. Itu best. I blend with the public. And then because I am part of the society, so I am like you also. That's why we are together. Mahal Mamu. Bukan mahal payment. Maksudnya ni lah. Mahal payment. Bukan. Pound sterling. Bukan. Tak, maksudnya dari segi kualiti artis tu sendiri. Sebab Mamu tengok dulu kan, artis-artis yang dulu-dulu kan, dia orang tak ada social media ni tau. Tapi dia orang boleh kekal sampai hari ni. Okey, kita dengar satu contoh. Kita dengar kalau nama Hail Amir dengan Uji Rashid, nama Jeffrey Dean. Netizen baru pun tahu. Tahu macam mana Datuk Jeffrey Dean menari. Ku mencari. Macam tu saja. Gaya dia dah 40 tahun. Tapi sampai sekarang. Betul. Orang kenal. Dia tak glamour pun. Tak masuk pun tiap hari dekat Instagram kena cerita makan itu, pakai ni, tak ada pun. Dah 40 tahun dah dia. And orang still minat dengan dia. Yes. So certain things kita kena keep it to ourselves. And then macam lagi satu tu, kita mesra alam dengan semua orang. Be humble. Be nice. Lepas tu jauhkan segala jangan dia orang kata nak sensasikan benda-benda yang tak perlu nak disensasikan.
So itu dua yang paling apa? Penting. Mandatory lah. Dah kata datang pukul 10 pagi. Tapi datang pukul 12. Habis dia affect the whole production. Cameraman, dia orang kena tunggu awak. Kan? So even yang diva, yang pelakon yang dahsyat-dahsyat pun boleh datang pukul 8 pagi. Betul. Standby kita pukul 10 nak shoot, pukul 9 dia pada ready dah. Yang baru-baru naik melalui social media, pukul 10 kena standby, pukul 12 dia orang datang. Lepas tu buat ranggi dia. Ranggi tak sampai seperti mana yang kita inginkan. Jadi benda-benda macam ni lah to sustain dalam bidang ni lebih daripada 5 tahun, 10 tahun. They need something to do macam tu. Jangan hanyut di arus populariti. Jangan besar kepala. Okey. Oh, itu betul. Itu betul. Jangan besar kepala, betul? Besar kepala kerek kan setengah tu kan. Sebab semua orang tak kenal ni. Macam dia masuk tu semua orang dah tegur dia. Tak salah kan, be friendly. Nampak cameraman. Ya bang, macam cameraman okey, salah. Tak salah. Sama je sebenarnya semua. No harms done being humble. Betul. Orang lagi suka dekat kita ambil resmi beras lah. Yalah. Lagi dia berisi dia lagi tunduk. Betul. Orang suka tak dekat kita? Suka. Ini baru satu drama, baru supporting, dah tengok orang pun dekat you tak kenal siapa? I berlakon drama tu berapa scene ada? 2 scene. You tak kenal I. Kita 2 scene kot. Agak-agak kan. Kalau berlakon 20 scene tak apa lah kan. Ini baru 2 scene extra. You tak kenal. I berlakon drama tu. Drama ni 40 episod, ada 2 scene je. Come on lah. Apa benda kan? Apa benda ni? Kan? Tapi kita bukan nak merendahkan orang-orang yang keluar, tak. No. Learn from it. Jangan buat perkara macam itu. Betul. Sebab orang-orang macam ni wujud, Mamu. That's why kita wujud. That's why kita cakap. Kita bukan nak mengendah. Kita bukan nak cakap siapa-siapa yang lahir pada media sosial is teruk. No. Tak. Tapi memang manusia ni ada. Dia talented. Tapi dia dah macam lupa diri tau. Di seperangai memang ada lepas tu boleh dia duduk macam ni kan masa baru keluar kan. Lepas tu bila dah ni kan, tinggi macam tu. Hello. Masuk kedai pun suara lantang tau. Tone suara. Mama bagi kopi tarik 2. Satu kedai dengar. Nak orang pandang dia ada pelakon 2 scene. Okey. Orang ingat siapa dia ni? Orang tengok siapa dia? Siapa dia ni? Orang tak tahu pun. Lepas tu duduk sembang kawan-kawan cerita pasal drama. Dekat kedai kopi kot. Ada masalah certain things you're not supposed to do lah. Because you affect the whole organisation of the industry. Yes, betul. And kat sini juga perangai-perangai macam ni yang Mamu yang buatkan orang rasa macam orang-orang yang lahir dekat social media ni semua sama. Sebab masyarakat umum tak boleh salahkan dia orang. Dia akan pukul. Dia akan kata ni semua sama lah. Artis semua sama. Artis ni semua artis perangai macam ni lah. Sedangkan kita tak buat. Yelah. So benda ni dia orang kena kawal lah. Itu kena jaga. Benda ni takes time. Betul. And ada juga pelakon-pelakon baru yang bagus bang kan. Yang banyak sebenarnya yang bagus yang kan. baik, yang really humble. Kita jumpakan boleh buat berkawan kan. Lepas tu dia orang kadang-kadang kita pun bukanlah nak kata kita ni orang lama ni dah banyak pengalaman. Kita pun boleh belajar daripada orang baru pula. Betul. Zaman ni sekarang apa kehendak dia orang apa taste dia orang kan. Dia orang yang lama tu yang baru ni boleh belajar daripada kita orang juga apa yang perlu ada untuk sustain. Tapi kalau dia orang ingat dia orang dah cukup bagus, then habis lah. Tak apalah. Habis kat situ je lah. Kau jalan je lah. Kita pun nak belajar juga kan. Sekarang ni mungkin nak hip hop kan. Zaman K-pop apa kan. Kita pun bukan zaman K-pop, kita pop ye kan. Kita pop macam ni. Apa nak buat to be in the market kan. Yelah. Tapi kalau kita macam it's a two-way traffic. Macam saya dengan abang lah cerita dia. Baru dengan lama dia tak perlu ada gap, tapi apa yang boleh kita kongsi bersama that benefit both parties. Yes, betul. Okay, abang bagi kongsi rezeki dekat macam ni pengalaman dengan Aisyah macam mana sekarang ni, macam mana pakaian ni, macam mana kita bagi pula. Dia Aisyah beritahu, mamu punya pakaian ni zaman 50-an tak kena, takkan pakai bell bottom lagi, sekarang ubah sikit color scheme dia. Ya kah? Kan dia Remos jambul lah dekat sini kan. Mamu Remos tu ini zaman 40-an buat style sikit lah. Sekarang kena slope tepi mamu. Tepi sikit. Ya kah? Nampak? So dulu how dapat. for me to be in the market right now. And lepas tu macam mana kita kongsi lah. Tapi kalau dah tak nak kongsi, tak boleh buat apa. Tak best lah kat situ. And bila kita succeed dengan dua-dua part yang kita nak, kan best. Mamu dapat, saya dapat. Yes. Tapi ramai mungkin tak nak buat macam tu sebab dia rasa dia bagus. Jom, kita tak boleh cakap banyak lah. Jom kita pergi ke soalan yang ketiga. Alright. Okay Mamu, untuk soalan ketiga ni kita back to, tadi kita ada cakap pasal attention seeker. Kita ada cakap pasal cheap publicity. Publicity murahan kan. Okay. Zaman sekarang Mamu, macam kita cakap, orang senang jadi artis. Tapi kenapa tak ramai orang hargai peluang tu? Itu yang saya tanya. Somehow diorang naik very fast. Ada nama, and someone diorang rasanya, for me it's not that established, tapi orang dah kenal, and dia dah banyak hasil kerja dia keluar, tapi end up
dia akan jadi seorang yang masalah. Adakah dia tak hargai peluang yang senang tu? Culture shock. Mungkin salah satu. Okay. Sebab dulu dia mungkin tak dapat kecapi apa dan merasai apa yang dia rasa sekarang. Sebab bila kita dah jadi public figure ni, dikenali umum, banyak perkara yang berubah akan datang. Okay. Jadi dia kena pandai untuk mengawal diri. Macam yang Mamu kata tadilah. Jangan dia besar kepala, ego tinggi, dah rasa diri tu dah bagus sangat. Tengok semua orang ni rendah, dia seorang saja tinggi. Kan macam pesanan orang tua-tua, kalau melihat bintang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Macam itulah. Kita tengok dekat atas, tengok kat atas saja, kat bawah ni rumput ada kan. paku ke apa, ada paku, ada lubang kat depan tu, tak nampak tu, tengok belah atas. Lalas terjerumus macam tu lah juga kan. So kita kena tengok atas dan tengok bawah, dan kita tengok the best thing is tengok sederhana. Ini pada Mamu sendirilah. Kita kena faham satu, apa yang diberikan kepada kita ni, bakat kita ni adalah satu anugerah. Dipinjamkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal. Sebab mungkin kita tidak ada kelayakan. Kita tidak ada masters, kita tak ada PhD, kita tak ada degree dan sebagainya. Dia yang Maha mencipta kita. Ni pegangan Mamu lah kan. So dia bagi sikit. Kelebihan orang ini daripada seni suara. Boleh menyanyi. Dia mungkin tak pandai belajar, tapi dia pandai menyanyi. Dia boleh teruskan kehidupan dia. Betul. Ada pula ini, dia tak boleh ni, tapi dia boleh berlakon. Betul. Orang tengok dia berlakon bergaya yang disebutkan dengan ada, dia boleh bawa watak tu. Dia dah ada pendapatan daripada segi situ. Maknanya apa bakat yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Ini termasuklah yang menulis skrip. Pelakon belum tentu boleh tulis skrip. Betul. Kan? Termasuklah juga yang menjadi juru kamera. Bukan semua orang boleh. Bukan semua yang jaga producer, yang jaga mesin-mesin ni semua. Bukan semua orang boleh. Sama lah bang. Saya duduk sini, saya bukan kerti buat benda tu. Kita tak tahu. Tapi yang boleh buat tu apa dia? Dia anugerahkan bakat dekat situ. So masing-masing ada bahagian dia masing-masing. Jadi hargailah bakat yang telah dianugerahkan kepada diri anda tu. Dan lengkapi. Dan lengkapi dan jaga. Dan kita macam syukur, alhamdulillah, kita treasure kerana inilah aku tak ada kelayakan, aku tak ada apa-apa, tapi ini dia dah bagi dekat aku. Dia tetap bagi kan? Dia bagi suara. Walaupun kau ni memang kata bengap lah, satu kali dengan 8 pun kau tak tahu jawapan dia. Kan kau memang fail. Memang tak boleh buat apa. Kalau ikutkan kau memang tak boleh hidup. Tapi aku bagi kau satu bakat. Kau pandai jaga. Kau dapatlah pendapatan tu. Aku bagi kau untuk meneruskan kehidupan. Untuk satu jangka masa macam ni. Betul. Jadi sama juga dalam bidang seni ni pun. Kalau kata dia orang tak reti nak menghargai, aku ambil balik lah. Itu je. Faham? Kita boleh jadi public figure ni, macam-macam kita boleh tunjukkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Senang cerita, kita ni berdakwah tetapi dalam konteks bukan keagamaan. Akhlak about our kepribadian kita. Yes. Betul, setuju. Dia orang selalu cakap lah, jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Tapi orang tak faham apa dia, nikmat apa yang dia bagi. Dia orang ingat nikmat itu mestinya kaya. Nikmat mestinya famous. Bukan. Apa yang kita buat, walaupun benda tu kecil, kita nampak kucing tu lapar atau kucing tu jatuh dalam parit, kita pergi tolong dia. Ada orang nampak, orang tak suruh kita pun, tapi it's your own instinct. Pergi tolong dia tu. Itu satu perkara yang baik kan. Betul lah. Dia dah tengok. Kau buat, orang lain nampak, berkemungkinan ada orang nampak, orang tu follow through sampai ke sudah. Dia mana dia ada spill off dia. Orang ni buat perkara yang baik dan seterusnya. Betul. So pada Mamu, kira benda ni, jagalah apa yang telah diberikan, anugerah tu jaga sebaik yang mungkin dan jangan salah guna. Doesn't mean that kata kita ni dah public figure, kita ni dah popular, ada followers sampai berjuta-juta, berpuluh-puluh juta tu you're somebody. No. Itu bukan tiket untuk kita jadi sombong, lupa diri. Orang tak pandang itu semua. So orang akan pandang karakter kita. Yes. If you are nice, you baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Dan benda tu tak perlu kita nak buat marketing pun. Benda tu akan spread. Orang akan bercakap. Yes. Orang akan cakap, itu aku jumpa dengan ni lah. Itu aku jumpa dengan Ashraf tu kan, dia baik. Memang dia popular, tapi aku angkat tangan dengan dia, aku nak selfie dengan dia. Dia bagi time. Benda macam tu. Betul. Benda kecil satu gambar ya. Dan bapa ambil, satu masa bapa ni akan jadi atuk. Cucu dia mungkin tengok, kau tahu atuk lah ambil gambar dengan Ashraf ni, penyanyi ni tau. Betul. P.Ramlee macam tu lah. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Sebab tu dia kata dia boleh hidup 1000 tahun 1000 lagi. tahun. Kenapa dia buat benda yang kecil? Tak besar pun. Dia meninggal tidak meninggalkan apa-apa pun. Dia tak ada harta. Harta yang ditinggal, itu dia. Karya dia. Dia punya kepribadian dia, akhlak dia, apa message yang dia diberikan. Teguran dia. Teguran dia itu ada dalam filem-filem dia. Lagu-lagu dia.
Jadi harap generasi baru ni, yang mana artis baru ni belajar daripada situ. Seni ni halus bang. Diorang selalu cakap Teramat halus dan sangat halus untuk kita faham sebenarnya. Dan bidang seni ni luas. Yes. Pada Mamu, bukan seni ni, anak-anak seni bukan hanya bidang lakonan, nyanyian, apa semua, bidang industri muzik bukan. Termasuklah seni lukis, Yes. craft tangan, Seni suara, bercakap, seni suara, fotografi, bercakap, yang buat baju. Itu advertising, semua adalah semua seni. Yes, betul. Bidang seni ni teramat luas. Termasuklah nak buat gelas ni pun. Betul. Cup ni. Walaupun Seni. kosong, seni ni. Ni seni. Betul. Nak buat benda ni. Macam ni. Ini adalah seni, tapi orang tak nampak. Orang tak nampak seni dia. Betul. Termasuklah nak buat ni benda ni, macam even headset ni. Kalau tak ada seni, macam mana nak buat shape ni apa semua? Yes, Mikrofon ni nak buat benda ni, gerak ni ada berapa dia punya siku dia ni. Yes. So pada Mamu, yang seni ini adalah anugerah yang teramat besar, tetapi manusia kadang-kadang jarang dan tidak dapat melihat kehalusan seni itu. Faham. Teramat halus sampai orang tak nampak. Dan dia orang terlepas pandang sebab jadi terlalu halus. kita take a pause, berhenti seketika kan. Kita nilai balik, kita tengok. Kalau kita nampak benda tu, insya-Allah kita boleh sustain lama dalam bidang ni. Kita cerita tadi Mamu banyak menjaga this that and saya seorang orang, bagi saya seorang channel yang baru untuk approach artis macam Mamu. So how you say yes on that? Okey, sebab salah tu sebabnya Mamu fikir back to cara Mamu dulu. Okey, untuk Mamu sampai ke tahap ni bukanlah mudah. Mamu pergi macam-macam cara untuk satu minat. Betul. Kan? So jadi bila Mamu dah sampai ke sini, Mamu flashback balik. Kalau ada memang sekarang ni kata macam Ashraf ada channel. Channel sendiri. So sebagai secara tak langsung pengacara juga. Tapi pengacara di platform yang berbeza. Macam Mamu dulu dekat TV3 ada program. Ini pun pengacara juga, tapi platform social media. So sama aja. Landasan berbeza. Matlamat sama. So bila Mamu tengok macam ni, ini kalau Mamu menolak apa yang Mamu dah buat, Mamu takkan dapat nak support, nak bagi sokongan. Cara yang Mamu lalui dulu tu, kalau Mamu tutup, kan, tak bagi support, then it's not gonna be like Mamu tak memberi support dan tidak menyokong dan tidak nak beri semangat dekat Ashraf untuk mencapai satu tahap yang kata lagi baik daripada Mamu capai dari sekarang ataupun lagi bagus. Salah satu sebab Mamu terima ni, kata this is how cara Mamu nak tunjuk. Mungkin dengan bila kehadiran Mamu dekat sini, bila dah berjumpa sini, apa yang Ashraf boleh belajar daripada Mamu. Banyak. Fine. So apa pula yang Mamu kat sini, apa yang Mamu boleh belajar pula dengan cara sekarang ni. Kalau interview cara macam ni, apa yang Mamu boleh belajar. So it's a two-way traffic pada Mamu. Macam kita cakap tadi. It's a two-way traffic. Jadi salah tu sebab kenapa Mamu terima ni, kata Mamu nak tahu something new. Mamu pada Mamu ni belajar ni, knowledge ni takkan habis. Betul. So Mamu akan tetap belajar walaupun dengan satu budak baru yang berumur 7-8 tahun, Mamu akan still learn something from dia. Macam sekarang ni Mamu dah belajar something juga. Ni cara ni macam ni Alright. Walaupun interview pada orang mungkin dekat YouTube cerita pasal seram-seram, tapi di sebalik tu penonton lihat along the way apa yang orang tengok, tapi along the way tu apa yang dapat orang belajar. Memang cerita seram, tapi lepas tu ada soalan-soalan yang lain. What can they learn? Yep, betul. So something positif, itulah salah satu sebabnya Mamu datang ke sini. Sebab Mamu harapkan something that Mamu dapat contribute. Daripada apa yang Mamu dah belajar selama ni, apa yang Mamu dah melalui selama ni, dan apa yang Mamu dah kata apa, dah tahu kan dia punya asam garam, selok belok kat sini. So apa yang sekiranya kalau bertanya tu, apa yang Mamu boleh kongsikan sikit. Alhamdulillah. Supaya jangan buat kesilapan yang Mamu dah buat dulu. Jangan buat kesilapan yang dah buat dulu, dan perbaiki segala-galanya, dan Mamu juga akan improve. Sama-sama juga. Kita memperbaiki diri kita sama-sama. InsyaAllah. That is the thing. Allah Akbar. Terima kasih Mamu, seriously. Sebab masa kita orang, ni kita cerita sikit. Masa kita orang nak bagi panggil guest sebenarnya. Ni yang suggest nama Mamu sebenarnya. Syafiqah. Dia kata why not kita try Abang Farouk. He is too exclusive. I said that. Ya ke? I said that. Betul tak? I said that to her. I said that to ni dua orang ni. Dia kata try Abang Farouk Husin. Dia orang katanya tu. Sebab dia orang pernah nampak kat TikTok kan. Dia orang dua ni. Dia orang ni yang scout. Ya ke? Who kita orang ni. Dia orang kata he is too exclusive. Ni saya cakap Dia kata kenapa? Aku cakap aku jarang tau nampak dia ni keluar kat mana-mana. But he is still there.
dia eksklusif. Saya cakap itu sebab ada certain artis yang saya pandang dia eksklusif bang. Dia might be not, macam kita cerita tadi, dia tak keluar selalu, tapi dia boleh sampai hari ni. Okay. Saya cakap, dia kata tak apa, cuba je. Aku cakap okay lah, fine lah kan. Kita try lah sekali kan. Top dapat. Alhamdulillah. No, tapi terima kasih lah. Terima kasih juga sebab ingat kan. Ingat betul. Terima kasih lah kat Syafiqah. Siapa ni? Mira. Mira kan. Dengan Ashraf panggil. Sebenarnya Mamu tak expect pun. Sebab sekarang ni kan ramai yang lebih suka cari yang baru-baru kan, yang mana ramai followers apa semua kan. Jadi bila dapat minta kata, okay, so bila kita nak tiba cerita seram. Okay, cerita seram. Tapi tak pernah jumpa hantu pun. Takat pengalaman tu adalah kan. So pada Mamu in short tu kan, nak beritahu kata Mamu bersyukur lah. Kan sebab masih ada yang ingat dekat Mamu kan. Walaupun Mamu keep low profile macam tu kan. So terima kasih banyak. Thank you so much. Macam lagi two-way traffic juga. Two-way traffic juga. Respect to that lah. Okay. Yeah. Alright, Mamu terima kasih. Saya rasa kalau kat sini kita nak sembang banyak sebenarnya. Saya nak bersembang 3 hari 3 malam tak habis. Alright, so kita rasa sampai sini saja untuk podcast ni. Terima kasih Mamu, sangat-sangat banyak berkongsi kepada saya. Terima kasih. Alright, InsyaAllah kita boleh panggil lagi nanti. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Amin, insyaAllah. Okay, kita jumpa di video akan datang. Terima kasih semua yang menonton. See you guys. Ciao. Ciao.